Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya, dan sekaligus juga merupakan topik yang cukup relevan terutamanya dalam perkembangan semasa di negara kita ketika ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah PRU15, penambahbaikan reformasi SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang mungkin buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Encik Amirul Munir Muhammad yang merupakan mantan CEO Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya, dan Encik Amirul juga merupakan pengasas Pusat Pendidikan Sistem Pilihan Raya dan Demokrasi. Jadi Tuan, apa khabar? Khabar baik, Tuan Haji. Terima kasih banyak atas jemputan. Alhamdulillah. Ini pertama kali bersama kami di ruang bicara? Di TV kali pertama dan bernama dah beberapa kali dah. Okay, terima kasih. Dah biasa. Dah biasa. Terima kasih. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting, menarik sebenarnya dan cukup relevan, dan sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan tetamu kita, gunakanlah seperti biasa dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, ini sesuatu yang bagi saya cukup penting dan menarik sebenarnya. Mungkin ada pihak yang melihat bila kita pilih topik PRU15, penambahbaikan reformasi SPR itu sendiri, sebuah entiti yang sebenarnya sedang mendapat perhatian terutamanya menjelang pilihan umum, pilihan negeri dan sebagainya. Dan sekarang ini masing-masing menunggu-nunggu bilakah agaknya PRU15 akan diadakan, dan saya difahamkan bahawa SPR juga akan bermesyuarat pada 20 hari bulan nanti untuk menentukan tarikh PRU yang ke-15 ini. Tetapi dari pandangan Encik Amirul sendirilah, apakah secara peribadi merasakan masanya sudah sampai di mana SPR juga sebenarnya memerlukan satu reformasi yang menyeluruh sebenarnya untuk memperkukuh lagi entiti ini sebenarnya, Tuan? Terima kasih, Tuan Haji. Kita dah 60 tahun lebih merdeka. Betul. Apabila kita cakap berkaitan dengan pilihan raya, SPR hanyalah satu pilar, satu tiang daripada banyak tiang di dalam keseluruhan ekosistem pilihan raya. Jadi apabila kita dah 60 tahun lebih kita merdeka, masanya sudah sampai untuk kita melihat bukan setakat SPR tapi keseluruhan ekosistem. Keseluruhan ekosistem. Jadi tapi yang utamanya SPR sebagai tunggak utama. Dia tuan punya pengurusan, bukannya tuan punya pilihan raya. Tuan punya pilihan raya adalah kita. Ya. Tuan Haji pengundi berdaftar, saya pengundi berdaftar, kita yang tuan punya pilihan raya, tetapi pengurusan itu dijalankan oleh SPR. Dan SPR haruslah berubah mengikut kehendak semasa. Apa yang dijalankan pada tahun 50-an, 60-an, 70-an cukup baik. Kita mendapat hasil pilihan raya yang cukup sempurna. Tetapi adakah tata cara yang kita jalankan pada tahun 60-an, 70-an itu satu tata cara yang boleh diguna pakai dalam tahun-tahun sekarang ini? Itu satu benda yang harus kita lihat dengan lebih sempurna, dengan lebih jitu. Kerana sekiranya kita tidak berubah, jadi kita sistem dan tata cara tu mengikut tahun 80-an, mengikut undang-undang lama kita. Tapi perkara penting yang kita harus tekankan di sini adalah SPR hanya boleh berubah sekiranya undang-undang diubah. SPR bukanlah dia tak boleh besok pagi SPR
nak bincang, adakan perbincangan, kita ubah kita ubah benda ni, kita ubah benda tu, tak boleh. Ya, sebab SPR adalah satu badan yang memang hanya boleh bergerak mengikut apa yang kita selalu katakan the four corners of the law. Undang-undang. Kalau undang-undang tak berubah, SPR tak boleh dengan sendiri untuk mengubah. Tetapi SPR juga haruslah berfikir apakah undang-undang yang patut diubah untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Ya, itu pandangan peribadi saya. Ya, jadi dari masa ke semasa keseluruhan ekosistem pilihan raya tu harus dikaji, harus dilihat dan harus diubah untuk mengikut kesesuaian semasa. Ya, tapi tak bolehlah kita ubah tahun ni ubah, tahun depan ubah, tahun lagi satu ubah, tak boleh juga. Betul. Jadi kita kena ubah supaya kelancaran sistem tu dapat dirasai oleh semua pihak, bukan setakat pengundi, tapi semua rakyat Malaysia. Saya terhati bila melihat latar belakang Tuan Amirul sendirilah mantan CEO Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya, dan pada masa yang sama juga merupakan pengasas Pusat Pendidikan Sistem Pilihan Raya dan Demokrasi. Dan sudah pastilah bekas mantan CEO sebagai rakyat Malaysia yang biasa, sebagai pengundi khususnya, sudah tentu Tuan Amirul juga melihat bahawa bila kita bercakap tentang perubahan yang harus dilakukan terhadap SPR itu sendiri, tentunya lah ia akan melibatkan sesuatu yang cukup serius sebenarnya. Tetapi antara perkara-perkara penting yang perlu difahami dan dilihat sebenarnya oleh pihak tertentu dalam usaha untuk mengubah mungkin sistem dan fungsi peranan yang dimainkan oleh SPR itu di mana sebenarnya? Okey, terima kasih Tuan Haji. Seperti saya katakan tadi, di Malaysia ni tak ada badan lain selain daripada SPR yang mengendalikan pilihan raya. Ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ada pilihan raya local election, pilihan raya tempatan dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan. Ya, pilihan raya negeri oleh badan lain dan di federal badan lain. Tapi di Malaysia hanya satu. Ya, hanya satu SPR. Bila saya bersama rakan-rakan di Jawatankuasa Pembaikan Sistem dan Pilihan Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya, ataupun kita panggil ERC, Electoral Reform Committee, kita lihat keseluruhan. Kita lihat ada 16 perkara yang menjadi tonggak kepada pilihan raya demokrasi di dalam dunia. Ya, dan kita buat perbandingan dengan beberapa negara lain, ya, supaya kita boleh mencapai satu benchmark ataupun tanda aras yang baik untuk Malaysia. Jadi bila kita bandingkan, kita faham bahawa Malaysia ni SPR mempunyai 3 tanggungjawab utama, ya, berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan, perkara 13. Yang pertama, menjalankan pilihan raya. Yang kedua, menyedia dan menyelaras electoral roll, daftar pemilih. Ya. Dan yang ketiga, menentukan persempadanan bahagian pilihan raya. Itu 3 tugas utama SPR yang dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan, artikel 113. Dan kalau Tuan Haji tanya tadi, yang mana yang paling penting? Keseluruhannya penting. Ya, saya tak boleh nak pilih kata okey, electoral roll saja, daftar pemilih saja yang kita kena bersihkan dan update dari masa ke semasa. Tapi persempadanan macam mana? Perjalanan pilihan raya macam mana? Keseluruhannya penting. Tetapi yang bagi saya, perkara utama adalah SPR seharusnya menjadi pemudah cara untuk rakyat memilih kerajaan. Pemudah cara. Bukan hanya penyelia. Ya?
dia harus menjadi facilitator and not just regulator. Dia bukan setakat nak regulate saja. Oh, kita mengundi macam ni dan tapi macam mana kita nak menjalankan. Kalau saya sebagai pengundi berdaftar, saya sakit, saya tak boleh pergi mengundi. Adakah hak saya sebagai pengundi dinafikan kerana saya tak boleh pergi ke tempat mengundi? Tuan Haji di dalam media, hari mengundi sibuk dengan media untuk buat laporan. Boleh mengundi secara pos ataupun undi awal. Tapi pilot officer, pilot officer yang tentera tu tak apalah, tak ada masalah. Pilot awam, dia pun tak boleh pergi mengundi juga. Sebab tugas dia. Cabin crew, pramugara dan pramugari kita tak boleh pergi mengundi. Apakah yang SPR buat untuk membolehkan atau memudah carakan untuk kawan-kawan kita yang tak boleh pergi mengundi ni? Itu tugas-tugas yang sepatutnya dijalankan oleh SPR. Undi awal, undi undi tidak hadir, apa benda ni semua harus diperhalusi supaya keseluruhan pengundi berdaftar dapat menjalankan tugas dia sebagai pengundi. Macam sekarang ni banyak lagi perkara-perkara yang kalau kita tak boleh pergi ke pusat mengundi, mana tak adalah. Tak mengundi lah, senang cerita. Kalau kita tak pergi situ memang tak mengundi lah kita. Tapi kalau tengok di negara-negara lain, kalau kita tak boleh pergi ke pusat mengundi yang akan datang ke tempat you. Pesakit di hospital, berapa ribu kan pesakit yang ada di hospital. Yang ada di hospital, dia tak boleh nak pergi mengundi, tapi hak dia sebagai pengundi masih ada. Betul. Banyak lagi lah tahanan di penjara. You jadi tahanan, bukannya you jadi hak you untuk mengundi tak hilang. Tak hilang. Hak untuk mengundi tak hilang, tapi hak untuk menjadi calon tu lain cerita lah. Hak mengundi tak hilang. Jadi apakah SPR, bagaimanakah SPR boleh memainkan peranan supaya hak-hak setiap orang yang berdaftar ni, kita sekarang semua orang berdaftar, dapat dilaksanakan oleh pengundi-pengundi ni. Jadi yang utamanya pemudah cara bagi saya. Bila Tuan Amirul sebut tentang pemudah cara, saya faham mungkin ialah tidak semudah apa yang kita ingin capai sebenarnya, kerana disebabkan oleh SPR sendiri bukanlah merupakan satu entiti yang independen ataupun yang bebas daripada apa-apa tekanan dan sebagainya. Apakah secara ikhlasnya Tuan Amirul merasakan bahawa mungkin masanya sudah sampai di mana SPR harus duduk ataupun diangkat sebagai satu entiti yang bebas sebenarnya? Kalau dari kajian yang kami lakukan, SPR telah memainkan peranan dan menjalankan tugas mereka dengan sempurna. 14 kali kita lalui pilihan raya umum. Kita tak ada pun pertumpahan darah, ialah ada tahun 69 itu political thing. Tapi dari segi pengurusan kita, semua orang boleh pergi mengundi, semua orang berhak menjadi calon, and keputusan tu tidak diragui ataupun tidak dicabar dengan secara kuat lah. Of course ada petition pilihan raya dari semasa ke semasa tu ada, tapi kerajaan yang ditubuhkan hasil daripada pilihan raya yang dijalankan oleh SPR di Malaysia diterima baik. Diterima baik. Tapi apa yang jadi dalam kerajaan tu bukan urusan SPR lagi. Kalau tuan tanya dari segi bebas, saya rasa SPR tidak ada masalah dalam menguruskan pilihan raya. Menguruskan pilihan raya. Tetapi pandangan, sebab kita dalam keadaan macam ni, we must be seen to be free. Bukan setakat you are free, tapi orang nampak macam kita ni tak free. Kita ni masih kita must be seen. Kita perlu dilihat sebagai bebas. Saya rasa kalau kita nak nampak bebas ni, kita kena memula daripada
kedudukan SPR itu sendiri. Macam sekarang SPR secara pentadbirannya saya percaya diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, ya. Dan apa tu bajet dia dan sebagainya melalui Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Keuangan ke Parlimen, ya. Tapi saya percaya yang tidak pernah bajet SPR tu ditolak, ya. Tapi macam saya katakan tadi, tapi dilihat seolah-olah SPR dikawal oleh badan-badan tersebut, ya. Pelantikan ahli-ahli SPR, ya. Pelantikan of course sebagai satu suruhanjaya, ahli-ahli SPR dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong, ya. Tetapi kita kena faham pelantikan tersebut di atas nasihat Perdana Menteri, ya. Di atas nasihat Perdana Menteri. Bagaimana proses tersebut dilakukan, ya. Dan kita faham di bawah artikel 40 Perlembagaan Persekutuan, Tuanku Agong harus menerima nasihat Perdana Menteri. Seolah-olah pelantikan tersebut dikawal oleh Perdana Menteri, ya. Tapi rakan-rakan saya di SPR, saya percaya mereka menjalankan tugas macam mana saya katakan tadi berdasarkan kepada undang-undang. Tapi proses tersebut, proses pelantikan dan sebagainya tu saya rasa harus dikaji semula, ya. Kalau boleh saya kongsi apa yang dilakukan di negara jiran kita Indonesia, ahli-ahli SPR dia, KPU, dia dipanggil KPU di sana, untuk menjadi ahli KPU ni dia iklan terbuka. Dia dia letakkan di surat khabar, siapa nak apply, mohon, ya. Jadi saya difahamkan pada satu ketika parlimen dia terima lebih kurang 200,000 permohonan. Ialah rakyat dia ramai kan. 200 daripada 200,000 tu dia diperhalusi sehinggalah mereka dapat 9 orang ahli. 9 orang ahli. Dan saya dimaklumkan interview terakhir, temuduga terakhir adalah di hadapan ahli-ahli MPR, ahli-ahli parlimen dia lah. Duduk depan depan ahli parlimen tu dan soalan diberikan oleh ahli parlimen keseluruhannya, MPR dia. Jadi di sini menunjukkan bahawa pelantikan ahli-ahli KPU di Indonesia tu adalah oleh rakyat, ya, oleh rakyat, ya, oleh rakyat. Dan sekiranya mereka juga dia punya term dia hanya 3 tahun kalau tak silap saya. Every 3 years dia review. Kita di sini kita ada pelantikan pengurusi dan ahli-ahli. Dia di sana 9 orang dan you pilih. 9 orang ni you pilih siapa nak jadi pengurusi. Ya, siapa nak jadi pengurusi. Jadi di situ dia punya collective responsibility itu adalah memang keseluruhan ahli. Kita di sini kita pelantikan pengurusi asing, pelantikan ahli-ahli asing. Kemudian kita sini kawan-kawan kita di SPR tu boleh duduk di position tu sehingga umur 66 kalau tak silap saya, tanpa sebarang review. Di sana 3 tahun review. If you don't perform, pintu di sana. Ya. Okey, jadi kita nak sambung lagi apa ni Tuan Amirul, banyak lagi perkara yang ingin kita sentuh, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, ini merupakan satu topik yang menarik sebenarnya, dan kalau anda juga ingin memberikan komen ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini, jangan lupa gunakanlah 2 talian yang telah pun kita sediakan kepada anda. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang PRU15, penambahbaikan reformasi SPR. Baik, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kami ketika ini. Assalamualaikum, Tuan.
Waalaikumsalam. Ya. Tuan Sekretari dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Okey, saya punya soalan lah. Okey, kita tengok Tuan Haji. Kita tengok kan apa SPR kan. Apa SPR ni dia akan menambah masa untuk mengundi kan daripada pukul 5 kepada pukul 6. Satu tambahan 1 jam lah. Bagaimana Tuan Haji dalam hal ini? Okey, yang kedua kita tengok kan kita nak akan buat pilihan raya kan berasingan di Dewan Undangan Negeri yang ada 6 negeri. Dia akan buat pilihan raya berasingan daripada negeri-negeri lain. Jadi dia kalau kita buat berasingan, kos untuk buat berasingan ni punya kos dia 300 juta. Minta Tuan Haji ulas juga lah. Kemudian kita tengok kan dalam satu kawasan pengundian kan. Tengok ada setengah, contohnya ada macam Kuala Lumpur ada setengah tempat tu. Dia punya pengundi ada sampai 50,000. Boleh tak kita buat persalanan semula? Tapi kalau buat persalanan semula tu kita tak mahu lah ada gerrymandering. Itu minta Tuan Haji ulas lah dalam ni. Kemudian dari segi okey, tadi SPR kan. Dia kata tadi Tuan Haji selaku konsultan lah. Dalam SPR ni, adakah kita nak buat macam Indonesia ahli-ahli SPR lo dia boleh buat pilihan raya, pilih macam ahli SPR sebab sekarang dilantik oleh Agong kan. Yang mana lebih baik selama ada kita dilantik oleh Agong atau buat selama pilihan raya? Sekian, terima kasih. Tuan Haji ulas. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi saya percaya Tuan Nurul pun dapat soalan-soalan tersebut. Serangka ringkasnya lah respon. Pertama, berkaitan dengan lanjutan masa. Macam saya katakan tadi, SPR ingin semua orang hadir mengundi. Sebab itulah lanjutan masa diberikan. Kita ada penambahan lebih kurang 4 juta lebih pengundi berbandingkan dengan pilihan raya yang lalu. Oleh itu masa yang lebih panjang diperlukan. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilihan raya berasingan. Pilihan raya berasingan. Tugas SPR adalah untuk mengadakan pilihan raya. Manakala pembubaran parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri adalah hak ketua negeri. Kalau di negeri-negeri permohonan dilakukan oleh ketua menteri ataupun menteri besar kepada Tuanku Sultan masing-masing, dan apabila terbubar SPR kena buat. Itu bukan hak SPR untuk menyatakan you kena buat sekali dan sebagainya. No. Tapi dari segi kos memang akan meningkat. Kos akan meningkat. Definitely memang sepastinya akan meningkat. Kos ini satu benda yang tak boleh dikawal oleh pihak SPR. Jadi itu kita kena ahli-ahli politik kita kena tengoklah Tuan Haji kena tengok kepentingan politik dan juga kepentingan negeri dan negara seterusnya. Yang ketiga tadi tentang persempadanan untuk kawasan pengundian. Persempadanan kita ni mengikut undang-undang 8 tahun sekali. 8 tahun sekali. Gerrymandering dan sebagainya tu saya percaya SPR mempunyai formula tersendiri yang berlandaskan kepada undang-undang lagi. Kalau kita tengok persempadanan di dalam jadual 13 Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita tak boleh lari daripada peruntukan undang-undang tu tadi. Macam saya berulang kali mengatakan bahawa SPR melakukan berdasarkan kepada undang-undang. Kalau kita nak ubah sesuatu perkara tu, ubah undang-undang dan SPR akan berubah. Akan berubah. Yang terakhir tadi, sama ada ahli-ahli SPR ni boleh dipilih secara pilihan raya dan sebagainya. Saya rasa tak praktikal. Tak praktikal. Dalam hampir keseluruhan bidang kuasa yang saya pernah ni, tak ada lagi ahli-ahli badan pengurusan pilihan raya ni dipilih melalui pilihan raya. Jadi sebabnya adalah ahli-ahli SPR ni sepatutnya stay away from pilihan raya, melainkan untuk tujuan pengurusan sahaja. Malah di Kanada
di Kanada semua orang patut mengundi kecuali the CEO of Election Canada. Macam kita punya ni chairman SPR kita lah. Dia seorang saja yang dikecualikan daripada mengundi kerana dia tak sistem dia tak nak dia memihak kepada mana-mana pihak. Okay. Memihak kepada mana pihak. Dia stay duduk di tengah jalan, tak ke kiri ataupun ke kanan. Jadi itu menunjukkan prinsip tidak memihak tu diperkukuhkan dengan simbolik that orang SPR dia, ketua SPR dia tak mengundi. Okey. Okay. Menarik jawapan yang diberikan. Kita ambil satu lagi panggilan Tuan Amirul. Kali ini dari Bahar, Kuala Lumpur. Ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Ya. Apa khabar? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Okey, assalamualaikum pada ahli panel ni lah. Waalaikumsalam. Okey, saya ni bercakap sebagai ahli biasa je lah, sorry ya. Terima kasih lah kepada ruang bicara kerana bagi saya peluang ni sekali ya. Ya, silakan. Okey, yang pertama saya nak tanya dengan ahli panel ni kan, kenapa tak ada wakil SPR apabila parti-parti tengah buat ceramah selepas penanaman calon. Mungkin SPR bolehlah dapat detect ke apa-apa kan yang boleh diketengahkan lah. Okay? Yang keduanya sekali saya lihat apabila hari penanaman calon tu dah dibuatnya undang-undang apa semua kan, tapi masih lagi ada pihak yang engkar. Saya bagi contoh lah kan, dia mesti ada lebih kurang 100 meter ke berapa meter tu kan, dia tak boleh berarak sampailah ke pintu masuk ke tempat penanaman calon kan. Tapi ada juga pihak yang buat tu kan, jadi SPR pun dia buat bagi denda yang minima. Jadi kenapa benda tu boleh terjadi? Okey. Yang ketiga sekali, saya ni kira nak tanyalah kan, saya ni kira salah seorang golongan OKU kan. Memang bagus SPR buat pemerhatian dan juga cara layanan tu bagi kan. Jadi tadi dependent pun ada beritahu dipermudahkan, tapi kenapa tak dibuat dipermudahkan dari segi itu? Kita mungkin golongan-golongan OKU, warga emas kan tak perlu pergi ke pusat pengundi kan, pengundi. Jadi mungkin ada cara yang lebih memudahkan. Sekarang ni macam-macam cara sekali. Betul. Jadi bila nak buat benda tu sekali? Okey. Itu saja sekali. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar. Menarik persoalan yang anda bakitkan. Jadi kita dapatkan jawapan daripada Tuan Amirul. InsyaAllah. Terima kasih Encik Bahar. Soalan-soalan yang menarik. Ceramah wakil SPR dalam semasa untuk memantau ceramah. Sebenarnya apabila pilihan raya, kita ada, SPR ada melantik pasukan penguatkuasaan kempen pilihan raya macam itulah. Ada badan tu yang dianggotai oleh wakil daripada SPR, wakil polis, PBT, pihak berkuasa tempatan, dan parti-parti yang bertanding. Ada Encik Bahar ya. Itu secara ringkas. Perarakan semasa penamaan calon. Betul, ada limit ya. Ada limit dia. Kita tak boleh masuk ke dalam kawasan yang ditentukan. Calon parti A duduk di sebelah kiri, calon parti B duduk di sebelah kanan. Ada. Itu bidang kuasa polis. Bidang kuasa polis. Dan sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya perhatikan, pengurusan keselamatan awam ni saya rasa dijalankan dengan baik. Itulah salah satu cadangan yang kita pernah lakukan berikan kepada kerajaan adalah supaya penamaan calon ini dilakukan dengan cara yang berbeza daripada apa yang kita dah lakukan secara online. Jadi kita mengelak daripada buat perarakan dan sebagainya. Perarakan ni
yalah, bila ramai-ramai ni dia jadi semua orang excited, semua orang teruja. Kadang-kadang berlaku provokasi baling batu sana, baling batu sini, dan kita menggunakan tenaga polis yang tinggi. Saya rasa dalam sehari dua ni dah keluar kenyataan daripada Bukit Aman sebanyak 7,700 ya. Kalau boleh saya bandingkan, baru-baru ni saya buat pemerhatian pilihan raya umum di Australia. Polis dia kalau di tempat-tempat mengundi dan sebagainya ni, boleh kata tak ada langsung. Tak ada langsung. Bagi dia, rakyat dia yang memiliki pilihan raya ni. Ya? Ada orang yang datang nak buat benda yang pelik-pelik ni, rakyat dia sendiri yang akan halau. Okay. Jadi polis dia cukup minimum lah bagi saya. Memang tak ada. You takkan nampak. Tak macam kita di sini. Kita sini kita nampak polis lagi ramai daripada pengundi pun ada. Okay. Yang terakhir tadi berkaitan dengan OKU. Banyak lagi cara-cara lain yang kita boleh lakukan untuk membantu OKU dan warga mas dan sebagainya. Itulah yang saya katakan, saya pernah katakan bahawa sekiranya orang tak boleh datang ke pusat pengundian, mungkin kita boleh ada pusat mengundi yang bergerak. Mungkin. Kita pernah adakan dulu dalam tahun 70-an kalau tak silap saya, di kawasan-kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Tapi dia satu, katalah separuh hari dia di kampung ni dan petang di kampung ni, dan besok dia makan masa 2 hari dan sebagainya macam tu. Jadi kita sekarang ni kita nak keputusan untuk keputusan pilihan itu kita nak segera. Kita nak by midnight kita dah tahu siapa akan jadi kerajaan besok. Jadi I think kita bentikan. Tapi ini salah satu perkara yang kita dalam kajian kami di ERC dulu, kami ada cadangkan kita berikan beberapa cadangan supaya lebih mudah untuk orang. Tapi dilaksanakan tak cadangan-cadangan? Cadangan tu setakat ini saya tak, cadangan tu kita berikan kepada kerajaan. Saya tak nampak lagi sebarang perubahan. Memang kita tak nampak. Saya jujur saya kata saya tak nampak secara jelas lah. Mungkin PRU ke-15 ni kita akan nampak perubahan tersebut. Saya harap sangatlah supaya sebab perubahan cadangan-cadangan kita tu adalah yang pertama untuk memudahkan rakyat untuk mengundi. Okey. Kita juga nak sentuh tentang PRU yang ke-15. Ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada SPR khususnya lah kerana jumlah pengundi yang didaftarkan juga semakin tinggi sebenarnya, dan dikatakan ada lebih kurang hampir-hampir 7 juta pengundi-pengundi baru yang juga akan membuang undi. Tetapi yang menjadi persoalan yang menarik di sini adalah tentang kesedaran di kalangan pengundi-pengundi itu untuk turun membuang undi ataupun turun untuk mengundi. Ini pun sesuatu yang penting juga untuk dapatkan pandangan Tuan Amirul sendiri. Kalau kita lihat di Singapura, di Australia kalau tak silap saya, mereka mewajibkan sebenarnya pembuangan undi ini sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Gagal akan didenda mengikut undang-undang yang sudah ada. Apakah kita juga sebenarnya perlu melakukan begitu sebenarnya? Pandangan peribadi saya, mengundi adalah hak dan tanggungjawab. Jadi apabila kita kenakan denda dan sebagainya sekiranya tak mengundi, saya rasa hak untuk kita tidak mengundi itu dah ditarik balik. Jadi saya saya rasa tak perlulah kita jadikan undi itu wajib. Sebab mengundi itu hak. Hak tu saya boleh pakai ataupun saya tak nak pakai. Itu terpulanglah kepada individual. Tapi sekiranya saya nak menggunakan hak saya ni, saya nak menjalankan tanggungjawab saya, bukan setakat hak, tanggungjawab saya juga untuk mengundi, dan saya haruslah mempunyai satu ruang yang sebebasnya dan yang cukup selesa untuk saya mengundi. Macam Tuan Haji kata tadi, di Australia ada juga, walaupun dia wajib, undi wajib, dia punya peratusan keluar undi tak pernah dapat 100%. Dia ada juga orang yang datang, okey, denda $100,
okey, ini $100. Saya bayar. Saya bayar dulu. Minggu depan saya nak pergi berkemah. Saya nak pergi piknik. Jadi dah jadi satu lumrah di Australia. Macam di Singapura? Di Singapura, dia akan masukkan, sekiranya kita tak hadir mengundi, dia akan masukkan jumlah denda tersebut di dalam cukai. Sama ada kalau ada cukai pendapatan, dan cukai pendapatan kita itu akan bertambah lah. Maybe saya rasa jumlah dia tak tinggi, dalam $20 atau $50 macam tu saja. Tapi simbolik lah, tak keluar kena denda. Dia akan masukkan dalam cukai. Kalau ada pendapatan, cukai pendapatan ataupun cukai hasil pintu ke apa benda, dia akan masukkan. Jadi again, untuk sama menjawab soalan Tuan Haji tadi, saya rasa tak perlu untuk diwajibkan. Again, ini pandangan peribadi saya lah, sebab itu hak. Hak tu saya boleh juga berhak untuk tak menggunakan. Okey, satu lagi tentang kesedaran pengundi rakyat kita secara keseluruhan. Mereka yang layak mengundi, kadang-kadang mereka melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin tidak penting dan sebagainya. Dan saya juga ingin mendapat pandangan tuan selaku pengasas kepada Pusat Pendidikan Sistem Pilihan Raya dan Demokrasi. Apakah perkara ini juga sebenarnya sentiasa diberi tekanan? Terima kasih Tuan Haji. Apabila kita di ERC dulu buat cadangan kepada kerajaan, ada antara beberapa cadangan tu yang kita rasakan kita sebagai rakyat boleh lakukan. Kita tak payah tunggu kerajaan untuk lakukan. Salah satu pendidikan. Sebab kita rasa kita mahu orang yang pergi mengundi itu, dia pergi mengundi kerana dia percaya bahawa undi itu boleh membuat sesuatu benda yang demi kebaikan negara. Bukannya hanya kerana pegangan politik dia ke, hanya kerana mak dia pergi mengundi, ataupun ikut boyfriend pergi mengundi, tapi kerana komitmen dia, tanggungjawab dia untuk mengundi. Itu yang kita nak. Dan orang yang pergi mengundi itu, dia tahu kalau aku undi A, ini akan jadi dia. Kalau aku undi B, ini akan jadi hasilnya. Jadi kita nak pengundi yang berpengetahuan. Berpengetahuan. Kita kadang-kadang bila kita cakap berkaitan dengan mengundi ni, sistem pilihan raya di Malaysia ni, sistem apa pun ada lagi orang tak tahu. Apa beza sistem kita dengan sistem di Indonesia. So basic thing ni, kita sebagai rakyat yang ada pengetahuan sikit, kita boleh kongsi bersama. Kita nak pengundi yang berpengetahuan, inform voters. Itu tujuan kami di Pusat Pendidikan Pilihan Raya dan Demokrasi ni. Okey. Baik, kita akan berehat sekali lagi, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan. Nizam dari Selangor ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Zam. Waalaikumsalam. Ya. Ya, saya. Waalaikumsalam Encik Amirul. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak tahu pasal dah tahulah saya punya soalan tu pasal juruterbang dengan semua anak-anak kapal yang terbang tu tak dapat buang undi pada hari yang ditetapkan. Susah dia ada dalam peruntukan untuk dia untuk berundi. Pos tak ada. So, macam mana kita nak dapatkan peruntukan untuk dia orang? Itu je. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Nizam. Baik, kita akan dapatkan jawapan nanti daripada tetamu kita Encik Amirul, tapi kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat kita kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Dan tadi menarik persoalan yang dibangkitkan oleh Nizam Tuan Amirul. Ini pun tadi pun Tuan Amirul juga ada sentuh sebentar selalu tentang juruterbang, anak-anak kapal dan sebagainya yang tidak boleh mengundi. Walaupun
Tak tahulah, saya terfikir tak ada ke cara yang boleh membantu mereka ini, juruterbang anak-anak kapal ini untuk boleh mengundi, mungkin mengundi awal dan sebagainya, mengundi by post dan sebagainya. Tak tahulah kenapa ini tidak boleh dilakukan sebenarnya. Pada masa ini kita SPR ada mengikut peruntukan ada 9 kategori 9 kategori pengundi awal ataupun pengundi pos, ya. Macam kita tahulah polis, tentera, orang media, bomba, immigration dan sebagainya. Malangnya pekerja-pekerja macam tadi Tuan Nizam kata, pilot officers, cabin crew, kita punya klasi-klasi kapal, klasi-klasi kapal. Klasi kapal ni yang pengundi berdaftar, ini angka yang lama sikit lah, ya. Angka tahun 2020 tak termasuk yang baru ni. Ada lebih kurang 40,000 orang pengundi berdaftar yang bekerja di atas kapal Malaysia, kapal dagang Malaysia. Yang saya percaya, sekiranya kita menggunakan dengan teknologi kita yang ada sekarang ni, mereka ni semua boleh mengundi. Boleh mengundi. Saya tak boleh nak katakan dengan pasti kerana 20 hari bulan SPR akan bermesyuarat dan kata putus di SPR lah, ya. Tapi ruang untuk pengundi-pengundi tidak hadir ini sebenarnya boleh ada ruang, ya. Sekiranya ruang ini diperluaskan oleh SPR. Ini di dalam bidang kuasa SPR, ya, bidang kuasa SPR. Saya tak boleh nak bercakap bagi pihak SPR, tapi dari segi undang-undangnya ruang ini boleh dibesarkan, ya. Macam penuntut kita di luar negara, Tuan Haji, ya. Pilihan raya ke-14, seorang pelajar kita di New Zealand, dia terima undi pos dia ni, dia daftar sebagai pengundi pos, dia terima just 1 hari 1 malam sebelum hari mengundi. Jadi dia telefon bapa dia di Malaysia, minta kebenaran untuk guna kredit kad, nak bayar. Dia ni semangat sangat nak mengundi, dia nak bayar untuk harga pos tu hantar balik berjumlah $50. Ya, $50 untuk budak yang belajar tu satu jumlah yang tinggi. Ya. Saya percaya ada cara lain. Tak boleh guna kedutaan ke misalnya, pejabat kedutaan. Saya pun tertanya benda yang sama, Tuan Haji, ya. Cadangan antara cadangan kita, kita harus gunakan kemudahan-kemudahan yang kita ada, ya, kemudahan yang kita ada, dengan kesentukan masa. Hamba Allah yang di New Zealand tadi tu, dia nak hantar balik dia punya undi pos dia ke Malaysia ni, tak tentu sampai ni. Walaupun dia pakai express lah, dia pakai express post ni, tak tentu sampai, ya, tapi dia dia bersemangat untuk mengundi. Dan kami pernah buat satu cubaan. Kita minta seorang hamba Allah di Melbourne, New Zealand, hantar balik melalui pos biasa ke Malaysia, mengambil masa pos biasa ini, sebab kita nak bandingkan kos tadi itu, pos biasa mengambil masa lebih kurang hampir 2 minggu. Ya. Jadi padahal pada masa sekarang ni kita mempunyai kita boleh hantar banyak kemudahan, banyak kemudahan. Kalau negeri lain, New Zealand, Australian election, rakyat dia boleh masuk ke kedutaan di sini, pangkah, jalan keluar, dan dia punya vote dia tu dikira. Malangnya kita kena hantar balik. Sekarang ni pun banyak rakyat Malaysia di luar negara yang tengah berbincang ni macam mana kita nak hantar balik kita punya vote tu. Dah ada orang nak sanggup bawa balik, beli tiket kapal terbang, kumpul semua vote tu. Tapi ini juga menimbulkan isu integriti. Isu integriti. Jadi kita kena, macam saya katakan tadilah, kita kena permudahkan
The word is permudahkan. Janganlah kita terlampau obses dengan undang-undang yang mengekang orang daripada mengundi. Satu persoalan juga yang saya nak dapat. Kita hampir di penghujung, Tuan Amirul, ya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Lebih kurang 5 minit, 6 minit begitu. Tentang PRU ke-15 ini, termasuklah PRN di negeri-negeri yang terlibat. Undi muda, ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Ada jumlah yang agak besar sebenarnya. Jadi apakah pengundi-pengundi muda ini akan memberi impak ataupun kesan kepada keputusan PRU kali ini ataupun PRN kali ini, dan apakah Tuan melihat bahawa mereka sudah ada kefahaman tentang bagaimana nak memilih calon, bukan based on emotion, bukan based on apa yang kawan-kawan sentimen dan sebagainya. Apakah benda-benda begitu sudah ada di pemikiran anak-anak muda kita? Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Di sini saya ingin menggunakan satu hasil kajian daripada rakan saya di UUM, Universiti Utara Malaysia, yang mana menunjukkan bahawa anak-anak muda kita agak reluctant, dia agak macam takut-takut sikit. Ada 3 faktor yang menyebabkan anak muda kita ni dia rasa macam dia tak pasti sama ada dia akan keluar tak keluar. Yang pertama, dia tak berminat dengan politik. Ini satu masalah bagi saya. Kerana bila dia jadikan pilihan raya tu sebagai politik, pilihan raya bukan politik. Pilihan raya satu platform untuk orang menjual ideologi politik. Bukannya politik. Bukan politik. Tapi dia kata saya tak berminat politik dan oleh itu saya tak nak keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia takut nak buat keputusan yang besar. Dia takut. Ini kajian yang dijalankan oleh rakan saya di UM tu, berdasarkan kepada di Johor, PRN Johor baru-baru ni. Dan yang ketiganya, dia berbelah bagi. Dia tak pasti siapa yang saya nak pilih. Jadi itu yang 3 sebab kenapa dia. Sebab itulah kami, saya dan rakan di pusat ni, pusat pendidikan pilihan raya ni, kami kita nak pemilih ataupun pengundi yang faham apa hasil, apakah sebab dan akibat mengundi. Sebab apa you kena mengundi dan apa yang hasil you dapat daripada mengundi ni. So itulah yang kita sedang usahakan. Ini kerja-kerja NGO saja. Bukannya kami tak dapat bantuan daripada siapa-siapa, tapi hanya kerana kami rasa terpanggil. Apabila kita buat kajian tu, kita nampak banyak lagi ruang-ruang yang kita boleh lakukan. Kita tak boleh harap orang lain. Jadi kita cuba untuk melahirkan pengundi yang berpengetahuan. Bimbangnya kita adalah kita ada 4.7 juta pengundi muda. Sekiranya separuh tak keluar, kita punya jumlah keluar mengundi, peratusan keluar undi akan turun. Akan turun. Akan jatuh. Dan juga ramai yang termasuk dalam daftar pemilih sekarang, tetapi mereka ni daripada awal lagi memang tak nak mengundi. Memang tak daftar daripada awal, jadi memang tak akan keluar. Okey, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi masa, ataupun lebih kurang 1 minit, lebih sikit sajalah. Saya nak jawapan yang ikhlas, jawapan yang seringkas-ringkasnya, ya ataupun tidak. Mungkin masanya sudah sampailah bila kita bercakap tentang penambahbaikan reformasi SPR ini. SPR should be independent. SPR harus berdiri atas kaki sendiri without any interference ataupun campur tangan daripada kerajaan. Apakah itu sepatutnya berlaku sekarang ini? Saya setuju. Tetapi kita kena ingat bahawa sekarang ni pun SPR menjalankan tugas dengan tanpa sekurang-kurangnya mengikut undang-undang, tanpa ganggu-gugat daripada mana-mana pihak. Tetapi behind the scene nobody knows. Sebab proses
sesuatu proses yang dijalankan oleh SPR tu bermula daripada pelantikan dan seterusnya tu, persempadanan dan sebagainya tu, proses dia tu tak terbuka. Ya. Dan undang-undang yang ada juga sebenarnya menjadikan SPR ini bergantung kepada orang lain, ya. Contoh yang dalam masa 30 second ni, contoh dia persempadanan. SPR buat cadangan persempadanan dan SPR kena serahkan cadangan persempadanan kepada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri akan bentangkan di Parlimen. Bersama Perdana Menteri boleh ikut sama ada nak ambil cadangan itu ataupun dengan pindaan kepada cadangan. Jadi kita boleh fikirlah daripada manakah persempadanan itu datang. Ya. Itu secara ringkasnya Tuan Haji. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Amirul Munir Muhammad kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi menarik sebenarnya, dan kita juga mengharapkan bahawa SPR juga mungkin kalau mengikuti program ini juga akan memikirkan secara serius apa lagi bentuk reformasi yang mereka perlukan sebenarnya, kerana kita faham bahawa ramai juga yang berpandangan dan berpendapat bahawa SPR sendiri bukanlah satu entiti yang bebas. Mereka juga dikatakan dipengaruhi oleh kerajaan yang memerintah. Mereka juga dikatakan dipengaruhi oleh parti-parti politik yang memerintah. Jadi mungkin ini antara mainan-mainan yang kita dengar di luar sana, dan kita harap SPR akan melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Itu harapan kita sebenarnya. Dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima